Ramadan bulan mulia membawakan tajuk puasa jalan menuju takwa. Ingin kita ni mengupas dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk ini. Jadi kita akan bersama dengan narasumber kita yang sudah pun kita berjaya hubungi di hujung talian bersama dengan Yang Mulia Tuan Ustaz Awang Muhammad Muslihuddin Shah bin Haji Mustafa, merupakan seorang penceramah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Baik Tuan, mengenai tajuk kita pada hari ini, puasa jalan menuju takwa. Ada orang yang mengatakannya walaupun di bulan puasa ia masih lagi merindui Ramadan. Ini bermakna rasanya macam ia masih rasa kekurangan Tuan. Jadi untuk tajuk kita pada kali ini berkaitan juga dengan puasa kita ni di bulan Ramadan, menuju kepada ketakwaan berkenaan. Terlebih dahulu kita serahkan bersama Tuan untuk memberikan sedikit pengenalan bersama untuk tajuk kita. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setiap tahun, saban tahun bulan Ramadan ataupun kita ni selalu kenali sebagai bulan puasa datang dan pergi, dan kini bulan Ramadan tiba lagi. Satu bulan yang memang kita ni nanti-nantikan oleh setiap umat Islam di seluruh dunia. Kehadirannya yang sudah pasti semua kita ni rindui, dan mungkin di penghujung nanti pasti akan kita ni tangisi. Dan sewajarnya lah kita ni bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana berpeluang lagi pada tahun ini untuk bertemu bulan Ramadan, bulan penuh keberkatan, bulan keampunan, bulan kemuliaan dan penuh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pastinya kedatangannya memang ditunggu oleh kita ni kerana bulan ini menjanjikan peluang yang besar untuk seluruh umat Islam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ni. Apa maksud takwa? Sudah pasti akan kita ni kupas sebentar lagi, dan mungkin itu saja sebagai mukadimah awal. Bulan Ramadan datang dan pergi, dan sudah pasti akan kita ni akan mendapat keberkatan dan ketakwaan. InsyaAllah, itulah harapan kita sebenarnya ni Tuan. Dan juga ingin diketahui puasa jalan menuju takwa, apa sebenarnya kesinambungan dan keterkaitan puasa dengan takwa? Mungkin dapat dijelaskan? Baik, terima kasih. Apabila kita ni bercakap tentang bulan puasa, dan sudah dijelaskan tadi, bulan puasa itu menjanjikan satu nilai tambah keimanan dan ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni lihat dulu secara dari awal, apa hakikat sebenar bulan puasa itu? Bulan puasa, bulan Ramadan, sudah pastinya kalau kita ni selidiki secara kritis, sudah pastinya ia akan melahirkan hakikat bulan puasa itu, hakikat ibadah puasa itu melahirkan insan kembali kepada fitrah. Selain kita ni mengambil kesempatan untuk membanyakkan amal ibadah kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru janganlah kita ni lepaskan peluang kita ni untuk menuju satu elemen, satu bonus ketakwaan, iaitu merebut pahala dan ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan ini kita berpeluang melipat gandakan amal ibadah, sama ada amalan-amalan fardu maupun amalan sunat, dan sudah pastinya alangkah beruntungnya kita ni sebagai umat Islam merebut peluang untuk kita ni refresh ketakwaan kita ni, refresh our soul, refresh our mind, untuk mendapatkan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
Amat rugilah kalau ketani mensia-siakan satu peluang ketani menuju ke jalan ketakwaan ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. 1 kali 10 hingga 700 kali ganda. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 hingga 700 kali ganda. Allah Azza wa Jalla berfirman yang tafsirnya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan keranaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, iaitu ketika dia berbuka, ketika bersungkai, dan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi antara lain elemen ataupun maksud hadis di sana, ketani mesti melipat gandakan. Inilah satu peluang bulan puasa ini untuk ketani melipat gandakan keimanan ketani maupun ketakwaan ketani. Ketani jelaskan lagi, ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan satu peluang, satu sahaja peluang, sama ada 29 hari ataupun 30 hari nanti, satu peluang keemasan ketani untuk setiap umat Islam meningkatkan ketakwaan diri, menambahkan kesyukuran ataupun menambahkan nikmat kebaikan ketani. Dan inilah satu sahaja peluang ketani untuk mendapatkan keampunan dari segala dosa yang telah dilakukan. Sekali lagi ditegaskan, bulan puasa ini juga merupakan selain ketani menambahkan elemen ketakwaan, menambahkan elemen keberkatan, mendapatkan keampunan, bulan puasa juga merupakan the best time, waktu terbaik untuk ketani mendidik jiwa dan rohani ketani ke arah kebaikan dan mendekatkan diri ketani kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya sekali lagi, ibadat puasa itu sendiri merupakan our shield ataupun perisai ketani daripada azab api neraka. Puasa juga merupakan benteng ketani, shield ketani untuk menghalang ketani daripada melakukan perbuatan-perbuatan perkara yang keji dan munkar. Puasa juga acap kali dinyatakan, selain ketani menahan diri ketani daripada perkara yang membatalkan puasa, selain ketani makan dan minum, berlapar, dahaga dan sebagainya, puasa juga the important things is berperanan menahan diri ketani daripada melakukan perkara keji, perkara sia-sia, dan bukanlah ia hanya sekadar menahan lapar dan dahaga semata-mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada baginya dari puasanya melainkan lapar, dan berapa banyak orang yang bangun beribadah pada malam hari, tidak ada baginya dari bangun malam kecuali berjaga malam. Itu perlu kita tekankan, ibadah puasa itu best time kita ni untuk menuju ketakwaan, bukan setakat berlapar dan menahan lapar dan menahan dahaga saja, tetapi konsepnya meluas untuk kita ni melipat gandakan dengan beramal ibadat dan menghindarkan diri kita ni daripada melakukan perkara yang sia-sia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hal ini kita ni sangat digalakkan, sangat dianjurkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat selain amalan wajibannya. Ini kerana melakukan amalan sunat khususnya di bulan Ramadan ini ganjarannya berlipat kali ganda. Selain daripada kita ni puasa, bulan puasa ini juga mengoffer kita ni bukan saja sel bulan Ramadan, sel raya pun ada offer, tetapi bulan puasa ini sendiri in the meantime ada offernya yang tersendiri, iaitu amalan-amalan sunat. Kita ni dianjurkan untuk kita ni mengupgrade pahala kita ni, untuk kita ni meninggi taraf ketakwaan, keimanan kita ni kepada Allah. Antara amalan-amalan sunat yang boleh kita ni ulang kaji bersama, bersahur. Kita ni bersahur pukul 4, dekat-dekat pukul 5 imsa'ah dan subuh pukul 5 lalu.
ulama mengatakan bahawa hukum makan sahur adalah sunat dan bersahur itu ada keberkatannya, dan sunat bagi kita ni melambatkan sahur sehingga hampir waktu subuh dalam kadar 50 membaca 50 ayat Quran sebelum sampai waktu subuh itu. Tujuannya apa? Kita ni memendekkan masa untuk menahan diri daripada lapar dan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kemudian apa lagi amalan sunat? Amalan sunat yang selalu kita ni buat ramai yang suka, iaitu bersedekah. Perbanyakkanlah bersedekah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antara orang yang paling banyak bersedekah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Ini kira sedekah yang sedikit, sedekah yang banyak, sangat digalakkan. Apatah lagi di bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan lain kita ni selalu bersedekah, banyakkan lagi ataupun carry on lagi sedekah di bulan Ramadan. Kemudian di dalam bulan puasa ini juga elemen ketakwaan kita ni upgrade dengan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sembahyang sunat tarawih, witir, tahajud, taubat dan sebagainya. Dan kita ni juga dituntut untuk membanyakkan istighfar, berzikir, bertasbih dan sebagainya. Selain itu, malam-malam ataupun waktu bulan Ramadan ini, selain kita ni beramal ibadat puasa, jalan ketakwaan itu pun terbuka luas untuk kita ni mendalami ilmu agama, khususnya dalam perkara ibadah puasa seperti hukum-hukum puasa, adab-adabnya. Dan alhamdulillah dalam sejak kebelakangan ini banyak kita ni grafik, banyak infografik yang mendetailskan lagi tentang hukum puasa. Ini satu perkembangan yang baik. Antaranya ada puasa seperti menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan, menjaga pandangan, pendengaran, percakapan, perbuatan dan sebagainya. Jadi sudah jelas elemen ketakwaan itu bukan sahaja kita ni menahan lapar dan dahaga semata-mata, tetapi juga banyak lagi konsep puasa itu iaitu kita ni yang paling penting ialah kita ni menghindarkan diri daripada melakukan perkara keji dan kemungkaran. Selain itu, kita ni juga dituntut membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Perbanyakkanlah membaca Al-Quran di bulan ini seperti bertadarus, sama ada di pejabat, di rumah maupun di masjid-masjid. Amalan membaca Al-Quran ini sayugianya perlu diingat bukan setakat di bulan Ramadan saja, tetapi perlu kita ni tingkatkan juga di bulan-bulan yang lain. Ini perlu diingat, kita ni mesti istiqamah dalam kita ni carry on apa yang kita ni lakukan di bulan Ramadan ini, kita ni carry on juga di bulan-bulan lain. Jangan jadikan konsep puasa membanyakkan ganjaran, membanyakkan amal ibadat, bukan sahaja, jangan kita ni amalkan saja di bulan puasa, di bulan Ramadan, tetapi kita ni carry on juga istiqamah di bulan-bulan yang lain. Jangan jadikan episod bulan Ramadan itu satu episod yang berkala ataupun satu elemen puasa saja, bulan lain dah dibuat. Jangan macam itu. Kita ni mesti istiqamah, walaupun sedikit tetapi janji ia berterusan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita ni lihat, selain kita ni membanyakkan amal ibadat di bulan Ramadan ini, ibadat puasa salah satu titik tolak kita ni, salah satu anjakan paradigma kita ni, salah satu highlight ataupun main point kita ni untuk membersihkan diri kita ni ataupun menyucikan hati dan jiwa kita ni daripada sifat keji dan penyakit hati. Jauhilah perkara-perkara yang sia-sia seperti mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Sudah jelas kepentingan ibadah puasa menuju ketakwaan itu sangat meluas. Lebih-lebih lagi jika kita ini lakukan dengan penuh keikhlasan, tawaduk dan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Sungguh banyak
nilai tambah, bonus point kita ni di bulan Ramadan ini, dan ambillah juga peluang ini untuk kita ni meningkatkan our potensi diri kita ni dalam bulan yang penuh sangat mencabar. Memang mencabar. Kalau hari-hari biasa memanglah dapat makan dan minum. Ini once bulan puasa kita ni stop. Kita ni servicing perut kita ni. Kita ni servicing awal hati. Kita ni servicing minda kita ni. Kita ni servicing konsep diri kita ni. Jangan terlalu maksudnya jangan kita ni carry on segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tetapi inilah masa kita ni untuk muhasabah diri kita ni, selain daripada kita ni membanyakkan amal, pada potensi diri kita ni perlu kita ni tingkatkan lagi. Sebagai contoh, sifat malas, sifat leka dan lemah yang sudah kita ni lakukan di bulan-bulan sebelumnya, kita ni tidak sengaja lakukan, inilah masa kita ni di bulan Ramadan ini untuk kita ni atasi. Apabila proses peningkatan ketakwaan ini, peningkatan potensi diri ini kita ni lakukan selama 29 ataupun 30 hari di bulan Ramadan, insyaAllah secara berterusan, insyaAllah our potential seseorang individu itu, potensi diri kita ni akan dapat dipertingkatkan. Selain daripada kita ni membaiki keimanan dan kualiti diri kita ni, bulan Ramadan ataupun bulan puasa yang mulia ini juga boleh menjadi satu platform untuk kita ni mengeratkan hubungan sesama insan, dalam konteksannya hubungan kekeluargaan maupun apa yang lebih, hubungan ibu bapa, hubungan kekeluargaan, malah hubungan kita ni sama jiran menjadi fokus utama. Sematkanlah dalam hati kita ni untuk lebih meningkatkan hubungan kita ni dengan keluarga kita ni dan jiran tetangga kita ni. Alhamdulillah di Brunei Darussalam dapat kita ni lihat institusi kekeluargaan di dalam bulan Ramadan ini semakin bertambah. Kita ni bersama-sama bersungkai, kita ni sama-sama bersembahyang, malah kita ni tingkatkan dengan bersedekah bersama, bersedekah kepada kaum keluarga, kaum kerabat, sahabat handai maupun jiran tetangga kita ni. Inilah nilai-nilai tambah yang jarang kita ni lihat di bulan-bulan lain. Alhamdulillah di bulan Ramadan itu banyak elemen ketakwaan, kesyukuran, dan bonus point kita ni pun semakin meningkat di dalam bulan Ramadan ini. Dalam konteks ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita ni muhasabah diri sekalian. Sekali lagi kita ni refresh niat kita ni semua, refresh our mind, refresh jiwa kita ni, niat dan azam kita ni perlulah semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berazamlah untuk menjadikan bulan Ramadan, bulan puasa ini sebagai our best bulan, antara yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadikan ia antara bulan yang terbaik daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadikan ia sebagai KPI ataupun penanda aras kita ni untuk melalui kehidupan seterusnya. Kita ni boleh berazam, sebagai contoh, menjalani ibadah puasa yang tinggi kualitinya. Alhamdulillah kita ni sudah melalui 5 Ramadan, kalender silap, 5 Ramadan, 5 hari sudah kita ni berpuasa. Mungkin 5 hari ini kita ni lalui ada kurangnya. Okey, start hari ini kita ni sama-sama meningkatkan kualiti potensi Ramadan kita ni sehingga ke penghujungnya. Tekadkanlah dalam diri kita ni untuk merebut semua peluang kebaikan yang ditawarkan dalam bulan Ramadan ini. Apa yang lebih penting sekali? Perlu kita ni sematkan, tanamkan dalam diri kita ni, dalam minda kita ni untuk fokus kepada apa yang lebih utama juga. Ini perlu diingat juga dalam kita ni mengerjakan ibadah-ibadah puasa ni. Jangan kita ni lupa apa yang lebih utama dalam jiwa kita ni, dalam ibadah kita ni. Kadang-kadang kita ni terlalu fokus kepada ibadah sunat sampai kita ni lupa kepada ibadah yang wajib. Kita ni fokus kepada ibadah puasa tetapi kita ni tinggalkan ibadah sembahyang fardu. Kita ni fokus kepada sembahyang sunat, kita ni terlupa
sembahyang fardu. Kita ni bersedekah, beramal ibadat, membaca Quran, tetapi kita ni lupa untuk yang lebih penting. Kita ni lupa untuk meninggalkan perkara yang mungkar. Kita ni lupa untuk menutup aurat kita ni. Kita ni lupa untuk Kita ni lupa untuk the important one. Itu perlu kita ni hindari juga, itu perlu kita ni ingatkan. Jangan sampai kita ni banyakkan ibadat sunat tetapi kita ni lupa ibadah yang wajib. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni carry on. Kita ni carry on amalan fardu dan kita ni top up dengan amalan sunat seperti mengerjakan sembahyang-sembahyang sunat, bertadarus, berzikir, berdoa, beriktikaf, bersedekah dan sebagainya. Semoga amalan yang kita ni lalui ini menjadi pembakar semangat kita ni untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi diingatkan, janganlah hendaknya amalan ini kita ni lakukan secara berkala saja. Secara aku lakukan di bulan puasa saja, bulan lain okey dapat pasal bulan Ramadan paling banyak bonus. Jangan kita ni lakukan macam tu. Jangan kita ni biarkan amalan puasa ni, amalan di bulan Ramadan ni yang kita dibanyakkan amal ibadat itu berkala dan bermusim sahaja, tetapi eloklah dilakukan secara istiqamah atau konsisten, yakni berterusan sahaja. Dan oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita ni sama-sama merebut peluang yang ada di bulan Ramadan ini dengan menunaikan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya. Jadikan puasa itu titik tolak kita ni untuk menuju ke jalan takwa sesuai dengan tajuk kita, puasa jalan menuju takwa. Jadikan ia titik tolak kita ni, anjakan paradigma kita ni untuk menuju kepada keimanan. Jadikan ia titik tolak kita ni untuk terus meningkatkan potensi diri, sama ada dari sudut dunia maupun sudut akhirat. Jadi kita ni juga jadikanlah ia sebagai titik tolak kita ni untuk meningkatkan ataupun mengeratkan hubungan institusi keluargaan kita ni dalam sama-sama kita ni merebut peluang. The bonus point is kita ni banyakkanlah amal ibadat dan jadikanlah ia secara istiqamah, konsisten, berterusan, walaupun sedikit janji berterusan. Oleh itu, marilah kita ni sama-sama memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amal ibadat yang kita ni lakukan di bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Satu perkongsian yang amat luar biasa sekali. Walaupun biasanya kita ni dengar memang puasa adalah jalan menuju takwa, tapi seperti yang dikongsikan oleh Tuan Ustaz tadi, puasa ini elemennya, puasa dan takwa ini elemennya bukan sahaja kita ni ingin bukan sahaja kita ni berlapar dahaga, tapi kita ni juga ingin menghindari daripada perkara-perkara yang indah baik. Dan di bulan Ramadan inilah kita ni ada nilai tambah yang harus kita ni maksimalkan amalan ibadat kita ni di bulan ini agar ada lipatan ganjaran tersebut. Betul, insya-Allah. Baik, terima kasih juga kita ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Muslihuddin Shah bin Haji Mustafa, penceramah bersama kita pada pagi ini dengan perkongsian kita hari ini. Moga kita bersua lagi ya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.